Tutup api ni. Belakang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Jadi insyaAllah kita masih lagi dalam ataupun kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Cuba kita baca matang dulu, matang minhaj. Lepas tu baru kita masuk kepada kitab minhaj, kitab Mughnil Muhtaj. Katanya wa tasumu ramadana thumma shahran kamilain fayahsulu min kullin 14. Dan berpuasalah perempuan mutahayyirah bulan Ramadan, kemudian 30 hari setelah daripada Ramadan, maka dapatlah daripada 2 bulan tersebut, setiap daripada 2 bulan tersebut dapat sebanyak 14 hari. Bulan Ramadan dapat 14 hari, bulan yang selepas daripada Ramadan dapat 14 hari. Okey, nampak kan? Dapat 14 hari, 14 hari, 14 hari. Sebab dia dapat 14 hari kerana macam kita khabar sebelum daripada ni, kerana mengambil langkah dia, langkah ihtiyat. Jadi apabila mengambil langkah ihtiyat, maka semua perkara pun kena ihtiyat, termasuk dalam ibadat puasa. Ketika dia berpuasa sepanjang Ramadan, maka hak yang diyakini sah adalah sebanyak 14 hari sahaja. Okay, boleh faham? Kerana ada kemungkinan haid dia adalah sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari. Dan sebanyak-banyak haid ia boleh berlaku dalam tempoh 16 hari. Tak gitu? Maka untuk mengambil langkah ihtiyat, wajib dia kena qada balik sebanyak 16 hari. Hak 16 hari tu dia puasa sebulan, 30 hari. Maka hak yang boleh dalam sebulan tu adalah 14 hari. Baki lagi berapa hari? Baki lagi 2 hari. Maka dia kena qada pula 2 hari lagi. Apa yang disebut oleh Imam Nawawi, cara qada 2 hari lagi. Ni masalah cuma sebelum daripada kita pergi sebut cara qada 2 hari, kita kena sebut dulu. Di sekiranya dia tidak ingat bahawasanya haid dia berhenti pada malam hari. Kalau dia ingat bahawa haid dia berhenti pada malam hari, maka cukup dah dia puasa 2 bulan. Tidak perlu dah qada 2 hari lagi. Tak gitu. Sebab kalau haid berhenti pada malam hari, jadi bermakna hak yang diyakini sah puasa dia sebanyak 15 hari. 15 hari bulan Ramadan, 15 hari bulan selepasnya. Boleh faham tak? Boleh faham Jadi tak perlu dah qada 2 hari lagi kan? Tetapi kalau dia tidak yakin, ataupun dia syak bahawasanya haid dia berhenti pada malam hari, maka hak yang diyakini puasa dia sah sebanyak 14 hari pada bulan Ramadan dan 14 hari bulan hak yang selepasnya. Jadi 14 campur 14 jadi 28. Baki lagi berapa hari? 2 hari. Maka dia kena qada balik 2 hari. Dan bagaimana cara untuk qada 2 hari? Apa yang disebut oleh Imam Nawawi, cara qada 2 hari adalah, okey, 2 hari, lepas tu dia gandakan. Ganda jadi berapa hari? Nami? Hak 2 hari, lepas tu digandakan. Jadi berapa hari? Ni? Berapa hari tadi? 4 lah. 2 hari, lepas tu digandakan 2 hari tersebut. Jadi berapa hari? 4 hari. Lepas tu dia tambah pula 2 hari. Jadi berapa hari? 6. Dia kena puasa 6 hari. Tapi nak puasa 6 hari ni, dia kena pandai letak. Pengarang kita nak ajar cara letak.
Dan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i dikata sebenarnya cara untuk puasa ni banyak-banyak cara. Bukan cara ni je. Ini cara yang paling mudah lah. Okay, boleh faham kan? Tengok kata Imam Nawawi, thumma tasumu min 18. Kemudian dia berpuasa daripada 18 hari. Okey, dia buat dalam tempoh 18 hari. Bukan dia puasa 18 hari, dia buat puasa ni dalam tempoh 18 hari. Thumma tasumu al-mutahayyirah. Kita baca matang dulu. Kita baca matang dulu Thumma tasumu al-mutahayyiratu min 18. Daripada 18 hari. Dia puasa daripada 18 hari. Maksudnya dia buat hak 2 hari saat ni tu dalam lingkungan 18 hari. Okey, dia puasa 18 hari. Thalathatan awwalaha. 3 hari pada awalnya. Wa thalathatan akhiraha. Dan 3 hari pada akhirnya. Faham tak? 3 hari pada awal, 3 hari pada akhir. Okey, dia puasa sekarang ni dalam daripada berapa hari? Daripada 18 kan? Hari pertama puasa, hari kedua puasa, hari ketiga puasa. Okay, boleh? Faham tak kian? 1, 2, 3. Lepas tu 16, 17, 18. Jadi dia puasa 1, 2, 3. Lepas tu 16, 17, 18. Dia apabila puasa begitu, maka yakinlah 2 hari sah. Okay, boleh faham? Yakin 2 hari sah. Sebab dia? Sebab kalau perhati molek kalau haid dia bermula pada hari yang pertama. Faham tak Fendi? Bermula pada hari yang pertama. Jadi dia akan berhenti hari yang berapa? 16 lah sebanyak-banyak kan? Kau bodoh ambil sebanyak-banyak. Jadi kalau haid dia datang pada hari yang pertama, maka dia akan berhenti pada hari berapa? 16. Sebab sebanyak-banyak berlaku dalam tempoh 16 hari. Betul? Jadi bermakna sah tak puasa hari yang ke-17, 18? Sah. Okay, boleh faham? Kalau dia haid dia mari pada hari yang kedua, jadi bermakna hari yang pertama sah. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Maka dia akan berhenti pada hari yang ke-17, 18 pula selagi sehari sah. Kalau haid mari hari yang ketiga, dia akan berhenti pada hari yang ke-18. Jadi bermakna hari yang pertama dan yang kedua sah. Okay, boleh faham? Faham tak dia? Dan kalau mari hari yang keempat, jelas lah. Yakin yang sah. Sah pagi. Sah 3 hari. Tapi sekarang ni kita nak 2 hari je yang yakin sah. Kita boleh faham kan? Dan apa kena 17, 16, 17, 18 kena puasa? Sebab dia kena kira bulan sebelum. Okey, boleh faham tak Fendi? Faham tak? Bulan sebelum. Okey. Berarti molek. Sekarang ni hari pertama, kedua, ketiga puasa kan? Okey, katakanlah bulan haid dia 16 hari. Okey, berarti haid dia 16 hari. Yang mana dia keluar pada, berarti molek, dia keluar pada hari yang ke, sebagai contoh, dia keluar pada hari yang ke 16 bulan sebelum. Faham? Jadi 16, 17, 18, 19, 20. Jadi kalau 16 bulan sebelum, jadi bermakna 1 hari bulan masih lagi ada darah. Tak sah. Jadi 2 dengan 3 sah. Faham tak lagi? Dia kena kira 2 bulan. Sekarang ni perhati molek. Berapa dia kena puasa 1, 2, 3? Lepas tu 16, 17, 18. Hak yang tadi kalau haid mari hari yang pertama, jelas dah kan? Hari yang kedua jelas dah kan? Hari yang ketiga jelas dah. Okey, kalau haid mari pada hari yang ke-16. Jadi bermakna hari ke-16 tak sah puasa, betul? Betul lagi? 16, 17, 18, 19. Jadi bermakna haid dia akan berhenti pada hari yang pertama. Nampak tak? Jadi bermakna hari yang kedua dan hari yang ketiga sah. Kalau haid mari pada hari yang ke-17. Jadi bermakna hari ke-16 sah. Lepas tu haid akan berhenti pada hari yang kedua. Jadi hari yang ketiga sah. Faham? Faham tak lagi? Faham? Jadi kalau haid mari pada hari yang ke-18. Jadi bermakna 16, 17 sah. Dia akan berhenti pada hari yang ketiga. 1, 2, 3 tak sah. Faham tak lagi? Ia kena kira bulan hak yang sebelum juga. Jelas Okey, habis. Cuma hak yang dalam ni ana tidak sempat nak murajaah. Ana tidak sempat nak murajaah. Dah ingat. Ada kelas pagi ni.
Tak ingat. Jadi tak sempat nak murajaah. Lepas tu jadi kita nak baca belaka lah. Nanti ana murajaah semula. Sebab dia ni lebih kepada lebih cara pengiraan. Hak yang Mughnil Muhtaj. Lepas tu kita akan baca semula. Cuma kita baca dulu Okey. Jelas tak Qiyam? Lepas tu dikatakan ni fayahsulul yaumani al-baqiyan. Maka hasillah 2 hari yang berbaki. Okey, kita tengok dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dikatakan ni thumma, kemudian idza baqiya 'alaiha qada'u shaumin falaha fi qada'ihi tariqatan ihdahuma wa hiya tariqatul jumhur wa tajri fi 14 yawman fama dunaha an tud'ifa ma 'alaiha wa tazida 'alaihi yawmayn fatasuma ataupun fatasumu ma 'alaiha wala'an mata sya'at thumma ta'ti bidzalika marratan ukhra min awwal 17 min yawmiha وتأتي باليومين بينهما تواليا أو تفرقا اتصلا بالصوم الأول أو بالثاني أو لم يتصلا بواحد أو اتصل أحدهما بالأول والآخر بالثاني وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله تصوم. Okey, baik. Katanya thumma, kemudian idza baqiya 'alaiha, apabila berbaki atasnya atas mutahayyirah qada'u shaum, berbaki oleh qada puasa. Masih lagi ada puasa yang perlu dia kena qada. Falaha, maka baginya, bagi mutahayyirah fi qada'ihi, pada mengqadanya saum, tariqatan, 2 cara. Maksudnya dia mempunyai 2 cara untuk qada. Sebahagian daripada ulama kata bukan 2 cara. 1001 cara. Disebut gitu. 1001. Maksudnya banyak cara lah. Banyak cara sebenarnya. Bukan 2 cara ni. Banyak cara sebenarnya. Tapi yang masyhur 2 cara ni. Okey, ihdahuma. Satu daripada 2 tariqah. Wahya tariqatul jumhur. Ni tariqah majoriti. Wa tajri, dan berlakulah ia tariqah ini fi 14 yawman fama dunaha. Pada 14 hari ke bawah. Dia berlaku dalam 14 hari ke bawah. Lagu mana cara dia? Ihdahuma mubtada an tud'ifa. Khabar bagi ihdahuma. Wahya tariqatul jumhur wa tajri fi 14 yawman fama dunaha, tu dipanggil jumlah mu'taridah. Jumlah yang melintangi di antara 2 perkara yang berlazim-lazimang, di antara mubtada dan khabar. Okey, ihdahuma, ihda at-tariqatain adalah an tud'ifa, bahawa menggandalah ia al-mutahayyirah ma 'alaiha, akan barang yang wajib atasnya. Okey, tadi hak yang berbaki berapa hari Fani? Ingat, hak berbaki tadi berapa hari? 2 hari. Hak yang berbaki 2 hari itulah hak yang wajib atas dia. Okey, dia gandakan apa hak yang wajib atas dia. Okey, dia gandakan apa yang wajib atas dia. Jadi berapa hari? 4 hari. Nampak? Anda baca dah matang tadi untuk kita faham bahawasanya wajib dia kena puasa sebanyak 6 hari. Ingat tak tadi? Betul tak 6 hari? 3 hari 1, 2, 3, lepas tu 16, 17, 18. 3 hari awal, 3 hari akhir. Betul tak gitu? Jelas tak? 3 hari awal dan 3 hari akhir. Okey, tengok. An tud'ifa, bahawa menggandalah ia ma 'alaiha, apa hak yang wajib atasnya. Okey, sekarang ni kita tahu ada ma 'alaiha, perkara hak yang wajib atasnya. Berapa hari perkara hak yang wajib? Nisbah kepada hak yang matang tu. Berapa hari? 2 hari. Okey, dia gandakan hak yang wajib atas dia. Jadi berapa semua sekali dah? Berapa hari? 4 hari. Lepas tu wa tazidah, dan menambahlah ia 'alaihi, atasnya, atas tambah lagi yaumain, 2 hari. Jadi semua sekali berapa hari? 6 hari. Okey, dia gandakan apa yang wajib atas dia, lepas tu ditambah 2 hari. Jadi berapa hari? 6 hari. Okey, boleh faham nampak tak 6 hari ya? Katanya fatasuma, boleh juga. Ataf pada tud'ifah. Fatasuma ma 'alaiha, maka berpuasalah ia mutahayyirah ma 'alaiha. Ma 'alaiha adalah barang yang wajib atasnya.
Okey. Okey, hak yang contoh dalam matang tu, hak yang wajib atas dia berapa hari? 2 hari. Okey, dia puasa barang hak yang wajib atas dia iaitu 2 hari walaan secara berturut-turut. Maksudnya jangan pisahkan. Faham tak lagi? Mata syaat bila masa berkehendak ia. Tak kira lah bila-bila pun tak ada masalah. Mata syaat bila-bila tak ada masalah. Yang penting dia puasa hak yang wajib atas dia tu secara walak, secara berturut-turut. Nah, nampak tak? Faham tak lagi? Fendi nampak dah kan? Thumma ta'ti bidzalika marratan ukhra. Kemudian mendatangkan ia al-mutahayyirah bidzalika dengan demikian itu dengan ma 'alaiha apa hak yang wajib atasnya, hak yang dia nak gandakan hak yang wajib atas dia. Boleh faham? Ta'ti bidzalika marratan ukhra. Kali yang lain. Atau marratan ukhra. Dia okey dibuat pula. Cakap kita. Dibuat pula. Min awwalis sabi' asyar. Daripada awal hari yang ke-17. Faham? Daripada awal, daripada permulaan yang ke-17. Ketidak permulaan yang ke-17, Fendi? Kang dia buat hari pertama, hari kedua. Faham? Hak tadi Kang, dia buat khabar dalam matang 1, 2, 3. Okey, boleh faham? Lepas tu 16, 17, 18. Okey, kita nak buang hak ni. Hak yang ketiga kita nak buang, hak yang ke-16 kita nak buang. Okey, boleh faham? Sebab hak 16, hak yang ketiga dengan 16 ni hak yang dia tambah. Okey, kita nak ambil hak yang wajib, lepas tu hak yang ganda, lepas tu kita akan pergi kepada hak yang dia tambah ini. Faham? Jadi hak yang wajib dia buat 2 hari berturut-turut. Hari pertama, hari kedua. Kita buat contoh kita. Hari pertama, hari kedua. Tak kira lah berapa bulan pun tak kira lah. Hari pertama, hari kedua. Okey, lepas tu dia puasa pula 2 hari hak yang dia ganda saat itu pada hari yang ke-17 dan 18. Okey, boleh faham? Nampak lagi yang? 1, 2, 17, 18. Okey, boleh faham? Jadi bermakna di antara 1, 2, 17, 18 ada berapa hari tengah tu? 14 hari. Ada 14 hari tengah tu. Tu. Okey, boleh faham tak? Nampak tak 14 hari je? Nampak dah 14 hari Okey. Kang 1, 2, 17, 18. Jadi bermakna 4 hari Kang. 18 tolak 4 jadi apa? 14 hari. Wa tajri fi 14 yawman fama dunaha. Baik. Okey, 14 hari Lepas daripada tu wa ta'ti bil yawmaini. Okey, min awwalis 17 min sawmiha. Lepas tu wa ta'ti bil yawmaini bainahuma. Dan dia datangkan dengan 2 hari bainahuma antara keduanya. Okey. Hak 2 hari, lepas tu 2 hari, 2 hari pertama, hari kedua, 17, 18. Jadi hak tengah tu, 14 hari tengah tu kan, dia datangkan 2 hari tengah tu. Hak yang mana dia datang tengah tu datang 2 hari, hak yang pertama, kedua kena 1, 2. Lepas tu 17, 18. Tinggal lagi, lepas tu 14 hari tengah kosong kan? Boleh faham? Hak tengah hak dalam 14 hari kosong tu, dia datangkan 2 hari antara keduanya. Tengah tu lah. Tawalaya, berturut-turut keduanya. Okey, boleh faham? Gana berturut-turut, boleh buat gini. Dia buat 4 hari, lepas tu duduk 2 hari. Faham tak 4 hari? 1, 2, 3, 4. Lepas tu 17, 18. Boleh dia buat 1, 2. Lepas tu 15, 16, 17, 18. Okey, boleh faham? Dia datangkan 2 hari di antara keduanya tawalaya, berturut-turut kedua je. Au tafarraqa, ataupun bercerai keduanya. Tidak bercerai. Cerai 1, 2, 3, 16, 17, 18. Nampak tak bercerai? Jadi sebenarnya hari yang ketiga dengan hari yang ke-16 saat ni tu ada 2 hari yang ditambah pula. Tapi dia buat secara berasingan. Hak ni dia gabung dengan 1, 2. Hak ni digabung dengan 16 dan 17. Dia ngira je sini Faham tak, Mi? Ke tak faham, Mi? Tak faham? Nanti anda buat kesimpulan. Kita baca dulu. Kita nak baca biar faham matang dulu. Au tafarraqa, ataupun bercerai keduanya. Okey, tawalaya au tafarraqa. Sekali dia berturut-turut ataupun bercerai.
ittasala bisaumil awal, bersambung keduanya dengan puasa yang pertama, au bitsani, ataupun dengan puasa yang kedua. Betul tak? Faham tak? Bersambung 2 hari yang dia tambah saat itu dengan puasa yang pertama atau puasa yang kedua. Kan dia puasa 1, 2, 17, 18. Hak 2 hari tambah saat ni tu, disambung dengan puasa pertama ataupun puasa kedua. Au lam yattasila biwahidin, ataupun tidak bersambung kedua-duanya dengan satu, awit tasala ahaduhuma bil awal wal akhar bil thani, ataupun bersambung salah satu daripada keduanya dengan hak yang pertama dan hak yang kedua dengan hak yang kedua. Boleh? Okey. Sebenarnya mudah je. Okey, kita cuba baca matang dan sekali dengan contoh. Boleh Kita cuba baca matang sekali dengan contoh. Dia katakan an tud'ifa ma 'alayha. Digandakan apa yang wajib atas dia. Okey, kita ada ma 'alayha, lepas tu dia kena gandakan apa yang wajib atas dia. Okey, hak yang wajib atas dia tinggal berapa hari tadi? 2 hari. Okey, Dr. Syamsiah kata payah guh nak faham hak ni ustaz. Okey, tengok cuba kita faham sekali lagi ya. Kita cuba faham sekali lagi. Kita cuba faham matang kalau payah nak faham, dah apa? Kita baca sekadar faham je. Pendi faham tak? Okey, tengok cara dia. Dia katakan sekarang ni kita ada ma 'alaiha. Kita kena faham ma 'alaiha. Okey, kita ada ma 'alaiha. Apa yang wajib atas dia? Okey, apa yang wajib atas dia berapa hari? 2 hari. Lepas tu digandakan apa yang wajib atas dia. Jadi berapa hari? 4 hari. Lepas tu ditambah pula berapa hari? 2 hari. Semua sekali berapa hari? 6 hari. Okey, cara dia nak qada ni, sebab dia nak sebab dia kena ada cara kerana nak biar yakin 2 hari sah. Supaya yakin 2 hari sah. Hak yang Imam Nawawi sebut, okey, 3 hari, hari pertama, kedua, ketiga. Lepas tu 16, 17, 18. Okey, boleh faham? 1, 2, 3, 16, 17, 18. Okey, tadi kita khabar dah. Kenapa kaedah dia begitu? Sebab untuk yakin 2 hari sah. Tak gitu? Sebab kalau haid mari pada hari yang pertama, maka haid akan berhenti pada hari yang ke-16. Betul tak gitu? Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari, 15 malam. Sebab kita sekarang nak mengambil langkah ihtiyat, mesti kita kena beri kepada dia sebanyak-banyak haid. Jadi kalau haid bagi hari yang pertama, jadi dia akan berhenti pada hari yang ke-16, jadi bermakna 17, 18 sah puasa dia, betul? Kalau haid bagi hari yang kedua, jadi bermakna hari yang pertama sah puasa dia, hari kedua tak sah, hari ketiga tak sah, haid akan berhenti pada hari yang ke-17. Jadi bermakna hari ke-18 sah. Betul tak gitu? Jelas tak? Kalau haid mari hari yang ketiga, dia akan berhenti pada hari yang ke-18. Hari pertama dengan 2 sah. Maksudnya 2 hari pasti sah. Okey, tidak mungkin kurang daripada 2 hari, tapi lebih mungkin. Betul tak? Lebih mungkin. Maksudnya mungkin tak haid mari hari yang keempat? Hari keempat jadi bermakna hari ke-16, 17, 18 tak sah. Hak yang sahnya hari yang ke-1, 2, 3. Faham tak lagi? Kenapa nak 3 hari situ? Kena 3 hari buat apa? Tak cukup ke 2 hari? Tak boleh 2 hari. Dia kena 3 hari. Sebab tengok. Kalau haid mari pada hari yang ke-16. 16. Jadi apabila haid mari pada hari yang ke-16, dia akan berhenti pada hari yang pertama. Betul tak gitu? Sebab kan ia berlaku dalam tempoh 16 hari kan? Dan 16 sampai ke 30, 15 hari. Hari pertama jadi 16 hari. Jadi bermakna sah hari yang ke-2 dan yang ketiga. Betul? Kalau haid mari pada hari yang ke-17, jadi akan berhenti pada hari yang ke-2. Jadi bermakna hari ke-16 sah. Hari yang ketiga sah. Faham tak lagi? Faham tak lagi? Jelas tak? Nampak dah kan? Okey. Okey, anda urang sekali lagi. Okey. Sekarang ni cara qada dia, ni kata-kata Imam Nawawi, kata Khatib Syirbini. Okey, dia puasa hak yang wajib atas dia 2 hari. Dua hari dulu. Hak yang wajib atas dia puasa 2 hari. Lepas tu dia puasa pula 2 hari hak yang digandakan pada hari yang ke-17 dan 18. Boleh? Jadi baru 4 hari kan? Apa ada? 1, 2, 17, 18.
Lepas tu, hak 2 hari lagi hak yang ditambah saat ni tu, dia puasa tercelah tu. Dia celah tu, sama ada 2 hari saat ni tu, dia nak gabung sekaligus. Faham tak lagi? Ataupun, dia nak buat asing. Sari-sari. Sebab hak yang takdi tu, hak 2 hari mula-mula kena walak. Hak kedua pun walak juga kan? 1, 2, 17, 18. Nah. Hak 2 hari di tengah saat ni tu, dia boleh buat secara walak dan boleh buat secara bercerai. Okey, kita contoh walak dulu. Walak dia buat gini. Tengok walak. Kita buat cara walak dulu. Lepas tu, hak walak pula dia boleh gabungkan dengan puasa yang pertama dan boleh gabung dengan puasa yang kedua ataupun tidak gabung. Tak mana-mana pun. Okey, boleh faham? Jelas tak? Okey, tengok. Kita buat gini. Kita buat tadi 3-3. Hak ni 4 dengan 2. Okey, ia puasa 1, 2, 3, 4. Lepas tu 17, 18. 1, 2, 3, 4, 17, 18. Okey, boleh faham? Kalau hik dia mari pada hari yang pertama, jadi bermakna 17, 18 sah. Sebab dia akan berhenti pada hari ke-16. Tu. Kalau hik dia mari pada hari yang kedua, pada hari yang kedua. Berarti mulai hari yang kedua jadi bermakna hari pertama sah. Lepas tu hari ke-18 pula sah. Sebab berhenti pada hari ke-17 kan. Kalau hik mari hari yang ketiga, jadi 1, 2 sah. Betul tak gitu? Faham tak gitu? Okey, kalau hik mari pada hari yang ke-16. 16. Jadi bermakna dia akan berhenti 1 hari bulan. Betul? Faham tak gitu? Dan 16 kan, 16 sampai ke 30, 15 hari. Lepas tu, 1 bulan, jadi 16 hari. Okey, boleh faham? Betul tak, Kiam? Jadi bermakna hari kedua, ketiga, keempat, sah. 3 hari dah sah. Okey. Kalau hik mari pada hari yang ke-17, jadi bermakna dia akan berhenti pada hari yang kedua. Betul tak gitu? Jadi bermakna hari yang ketiga, keempat, sah. Kalau hik mari pada hari yang ke-18. Jadi 17 sah. Faham tak ni? 17 sah kan? Dia mari 18. Lepas tu dia akan berhenti pada hari yang ketiga. Jadi hari ke-4 sah. Nampak tak lagi? Faham tak Mi? Nampak dah kan? Okey. Mi nampak dah. Baik. Jadi saudara Muhammad Syafiq Azam dia kata wadih. Wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Orang yang biasa baca kitab Turath, dia akan tak saja tahu betapa nikmatnya benda yang payah kita dapat faham. Oh, memang cukup nikmat kalau benda tu payah kita dapat faham. Okey, boleh faham? Allah Rabbi. Saya kena lukis lepas ni. Kalau bak giga lemah sokmo saya. Biasanya orang pang bijak bak giga kan. Okey. Fatahallahu alaikum, fatahallahu alaikum. Fatahallahu alaikum. Baik, tengok dia katakan wa ta'ti bil yawmain bainahuma tawalaya aw tafarraqa. Dia datangkan balik 2 hari di antara keduanya. Okey, kita ada 2 hari yang pertama dan 2 hari yang kedua kan. 2 hari pertama kita kata 1, 2. 2 hari kedua tu 17, 18 kan. Lepas tu dia datang pula 2 hari kan. Hak yang ditambah lagi 2 hari tu kan. Antara keduanya. Hak dalam 14 hari saat ni. Tawalaya secara bersambung ke 2 hari. Au tafarraqa ataupun secara bercerai. Berpisah. Ittasala bersambunglah keduanya 2 hari saat itu bisaumil awal dengan puasa yang pertama. Kita boleh faham puasa yang pertama. Jadi 4 hari lalu. Au bitsani ataupun dengan yang kedua. Okey, 2 hari, 4 hari kedua. Boleh juga. Faham? Saat ni 4 hari, 2 hari ataupun 2 hari, 4 hari ataupun 3. Tu pisah. Au lam yattasila ataupun tidak bersambung kedua-duanya biwahid dengan satu. Tak sambung tak apa. Tak mana-mana pun. Yang penting 2 hari tu ada celah tu. Faham? Okey, kita buat contoh tidak bersambung Okey, dia buat 1, 2. Okey, tengok contoh 1, 2, 6, 7. Lepas tu 17, 18. Tengok Mandi. 1, 2, 6, 7. Tu
Atau kita buat ni apa? 1, 2. Okey, 6, 7. 17, 18. Jadi bermakna 2 hari yang ditambah saat ni tak bersambung dengan 1, 2 yang pertama, tanda tidak bersambung. 17, 18 yang kedua. Betul tak? Okey, tengok 1, 2, 6, 7. Lepas tu 17, 18. Okey, kalau hik mari pada 1 hari bulan. Pada hari yang pertama, 1 tu lah. Jadi benda 1, 2 tak sah. 6, 7 tak sah. Tapi benda dia akan berhenti pada hari yang ke-16. Jadi 17, 18 sah. Boleh duduk 2 hari situ lah. Boleh kan? Kalau hik mari pada hari yang kedua. Jadi bermakna hari yang pertama sah puasa kan? Hari yang ke-18 sah. Tak gitu? Faham tak lagi? 6, 7 tak sah lah. Sebab dia tengah tu. Kalau hik mari pada hari yang ketiga. Jadi bermakna 6, 7 tak sah. 17, 18 tak sah. Tapi 1, 2 sah. Faham tak Mandy? Jelas tak? Okey, kalau hik mari pada hari yang ke-17, 18. Hari yang ke-17, mari hik. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dia akan berhenti pada hari yang kedua. Betul? Dah 17, 18 kan? 17, mula mari 17, 18, 19. Jadi 13 hari. 17, jadi 14 hari situ kan? 17 sampai ke hari yang ke-30, 14 hari. Lepas tu 1, 15 hari. 2, 16 hari. Jadi bermakna 6, 7 boleh. 2 hari. Boleh faham? Nampak tak kan? Habis. Jadi pendek kata, cara boleh banyak-banyak cara. Hak 6 hari ni boleh buat 2 hari, 3 hari, 3 hari. Boleh buat 2 hari, 4 hari, 2 hari. Boleh buat 2 hari, 4 hari. Boleh buat 2, 2, 2. Boleh buat 2, 1, 1, 2. Boleh faham tak? Cuba lokih lagi. Fendi faham tak? Bijak lah ni Fendi. Matematik. Okey. Habis. Ittasala ahaduhuma bil awal. Bersambung salah satu daripada keduanya, 2 hari yang ditambah dengan hak yang pertama, wal akhar, dan hak yang satu lagi bithani. Okey, wa qad nabbaha al musannifu ala hadhihi tariqati biqawlihi, dan sesungguhnya telah mentambih, membuat peringatan oleh musannif di atas tariqah ini dengan perkataannya. Musannif di sini adalah Imam Nawawi. Dikatakan tasumu min 18 yawman. Dia puasa daripada 18 hari. Thalathatan awwalaha wa thalathatan min akhirha. 3 hari daripada awalnya dan 3 hari daripada akhirnya. Fayahsula ataupun fayahsulul yawmani al-baqiyan. Maka dapatlah 2 hari yang berbaki. Sebab apa? Li'annaha, kerana sesungguhnya dia saat itu qad dha'afat, sesungguhnya telah mengganda ia as-sawm alladhi 'alayha, akan puasa yang wajib atasnya. Okey, hak yang wajib atas dia berapa hari? 2 hari. Lepas tu dia gandakan hak yang wajib atas dia jadi berapa hari? 4 hari. Lepas tu wasamat yaumain bainahuma, dan puasa pula ia, dan dia puasa pula 2 hari di antara keduanya. Jadi semua sekali berapa hari? 6 hari. Nampak tak lagi? Sebab li'anna ghayata ma yufsiduhu al-haidu 16 yawman, kerana sesungguhnya penghujung ataupun sebanyak-banyak barang, yakni kadar yang merosakkan dia oleh haid, sebanyak-banyak apa hak yang haid merosakkan puasa itu adalah 16 yawman. Betul tak gitu? 16 hari. Sebanyak-banyak haid merosakkan puasa adalah 16 hari. Betul tak gitu? Faham tak lagi? Sebab sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari. Ia boleh berlaku dalam tempoh berapa hari? 16 hari. Betul tak gitu? Jadi sebanyak-banyak hak yang haid boleh merosakkan puasa adalah dalam tempoh berapa hari? 16 hari. Maka apabila sebanyak-banyak 16 hari hak yang rosak, jadi mesti kita kena buat dalam 18 hari ya. Supaya dapat 2 hari. Faham tak Mandi? Katanya fayahsulu laha yauman ala kulli taqdir. Maka dapat baginya, bagi mutahayyirah 2 hari ala kulli taqdir, atas setiap takdir. Maksud lagu mana takdir sekalipun, hik mari di mana? Okey, ala kulli taqdir, di atas kesemua takdir. Hik kita takdir bagaimanapun, bila pun datang hik, tetap dia dapat 2 hari. Okey, boleh faham? Tetap hak diyakini sah 2 hari. Kita takdir, hik mari hari pertama ke, hari kedua ke, hari ketiga ke, hari keempat ke, dah kira lah. Pasti dia akan dapat berapa hari? 2 hari.
Sebab benda li'annal haidha, kerana sesungguhnya haid in tara'a fi athna'il yaumil awal. Jika datang pada pertengahan hari yang pertama. Okey, Kang, hari pertama dia puasa Kang. Kalau haid datang pertengahan hari yang pertama. Katakanlah pertengahan ni pukul 11. Jadi puasa hari pertama sah ke tak? Tak sah. Betul tak gitu? Tak sah. Okey, jika datang haid pada pertengahan hari yang pertama min saumiha, daripada puasanya, maka inqata'a, berhentilah ia haid fi athna'is sadisa asyar, pada tengah hari yang ke-16. Betul tak gitu? Sebab dia 15 hari 15 malam, dia berlaku, mungkin setinggi-tinggi dia berlaku pada 16 hari. Sebab kalau dia keluar pada siang hari yang pertama, jadi bermakna dia akan berhenti pada siang hari yang ke-16. Jelas? Maka fayahsulul yaumani ba'dahu, maka hasillah 2 hari selepas daripadanya. Faham tak lagi? 2 hari selepas daripada dia, iaitu hari ke-17 dan hari yang ke-18. Baik. Kalau haid datang pada hari yang pertama. Au fil yaumil tsani, ataupun pada hari yang kedua. Kalau haid datang pada hari yang kedua. Jadi 16 hari dia akan berhenti pada hari yang ke-17. Betul tak itu? Haid datang pada hari yang kedua, dia akan berhenti pada hari yang ke-17. Sebab 16 hari situ kan. Jadi dapat hari yang pertama dengan hari yang ke-18. Baik. لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل اليومان بعده أو في اليوم الثاني, ataupun pada hari yang kedua. Haid datang pada hari yang kedua, jadi akan berhenti pada hari yang ke-17. Jadi bermakna sah hari yang pertama dengan sah hari yang ke-18. Inqata'a fi as-sabi' ashar, maka berhentilah haid pada hari yang fi as-sabi' ashar, pada hari yang ke-17. Faham tak yang? Fayahsulul awal wal akhir, maka dapat hari yang pertama dan hari yang akhir. Hari yang akhir hari yang ke berapa? 18. Au fil yaumil thalith, ataupun haid datang pada hari yang ketiga. Datang hari yang ketiga, jadi dia akan berhenti pada hari yang ke-18. Faham? Jadi bermakna hari yang pertama dan kedua sah. Faham tak lagi? Maka fayahsulul yaumanil awalan, maka dapatlah 2 hari yang pertama keduanya. Au fil yaumis sadisa asyar, ataupun haid datang pada hari yang ke-16. Haid datang pada hari yang ke-16. Dia kena kira hak bulan lepas tu kan. Kan nak sama kan? Faham? Kalau haid datang pada hari yang ke-16, inqata'a al-yaumal awal, berhentilah ia pada hari yang pertama. Tak gitu? Sebab 16 nak sampai ke 30, 15 hari. Hari pertama jadi 16 hari. Jadi bermesah hari yang kedua dan hari yang ketiga. Tu. Sebab tu dia katakan in qata'al yaumal awal fayahsulu laha, maka dapatlah baginya, bagi mutahayyirah, ats-tsani wa tsalitsu, oleh hari yang kedua dan hari yang ketiga. Nampak tak? Faham tak Mandi? Au fis sabi' asyar, ataupun haid datang pada hari yang ke-17. In qata'a fis tsani, berhentilah pada hari yang kedua. Kalau haid datang pada hari ke-17, dia akan berhenti pada hari yang ke-2. Faham tak Giang? Jadi apabila dia berhenti pada hari yang kedua, fayahsulu laha, maka dapat baginya as-sadisa asyar, hari yang ke-16. Saya puasa hari ke-16 kan? Betul tak itu? Lepas tu wath-thalith, dan hari yang ketiga. Betul tak? Au fi thamina asyar, ataupun haid datang pada hari yang ke-18. In qata'a fi thalith, maka berhenti pada hari yang ketiga. Faham tak lagi? Jadi bermakna hasil bagi dia 2 hari, iaitu hari yang ke-16 dan 17. Fayahsulu laha, maka dapat baginya as-sadisa asyar was-sabi'. Dapat baginya hari yang ke-16 was-sabi'a asyar, dan hari yang ke-17. Ada tak asyar lepas daripada sabi'? Ada kan? Kita anda tak ada. Dia tulis as-sadisa asyar was-sabi'. Itu tak betul. Dia kena was-sabi'a asyar. Dan hari yang ke 13. Anda sebenarnya anda tak nak tengok ni kitab ni. Anda kata sudahlah bab mengira ni dia kena mikir sikit. Bab mengira mikir sikit ni. Tapi alhamdulillah, sebab anda dah nak murajaah. Anda dah murajaah. Dah nak tengok.
Tapi tak apa, boleh kita baca dulu. Okey, boleh. Selesai sampai situ faham lagi kan? Sampai situ faham lagi sekarang ni kan? Okay, alhamdulillah. Cuma hak yang ia bak ngira ni ialah lambat sikit, payah sikit. Payahlah sikit. Yalah bak ngira kan. Cuma dia kena tulis sese. Tulis sese. Nampak ah kat lagi. Tulis sese. Okey, habis situ. Okey, berhenti situ. Katanya waqad tuhimu ibaratul musannifi annahu la yumkinu qada'u yawmayn bi aqall min 6 ayyam. Fa innahu fi ma'rid bayanil aqall. Wa laysa muradan. Bal yumkinu bi 5 kama yu'lamu min qawli. Okey. Katanya dan mungkin qad masuk di atas fa'il mudhari'. Biasanya makna dia adalah litaqlil. Dia qad masuk di atas fi'il mudhari', dia dua makna. Sama ada litaqlil ataupun litakthir. Qad litakthir masuk di atas fi'il mudhari'. Sebagai contoh, qad litakthir sebagai contoh kita nak kata mana contoh dia. Kita kata kalau qad litaqlil, kita kata qad yabkhulu al-karim. Kadang-kadang bakhil oleh orang yang pemurah. Orang pemurah kadang-kadang bakhil juga, dekut juga. Okey, tu qad litaqlil. Kita boleh faham. Kalau kita kata benda kita nak kata contoh qad litakthir, tak mari. Biarlah, tak apa. Tak mari. Jadi qad apabila masuk di atas fi'il mudhari' ada dua. Kadang-kadang litaqlil, kadang-kadang litakthir. Okey, qad di sini dengan makna litaqlil, untuk menyedikitkan. Barangkali tuhimu, memberi waham, memberi suatu tanggapan yang salah. Ibaratul musannif, oleh ibarat musannif. Ibarat musannif barangkali dapat memberi waham annahu bahwasanya la yumkinu qada'u yawmain, tidak mungkin qada 2 hari, bi aqall min 6 ayyam, kurang daripada 6 hari. Kalau nak qada 2 hari tidak boleh, melainkan kena qada sebanyak 6 hari. Faham tak lagi? Tetapi sebenarnya bukan mesti kena qada 6 hari. Sebenarnya 2 hari itu boleh kita qada sebanyak 5 hari. Tapi dia ada kaedah dia. Okay, boleh faham? Kan tadi berapa hari dia kena qada? 6. Untuk dapat 2 hari yang diyakini sah, dia mesti qada sebanyak 6 hari. Jadi apabila musannif sebut sebanyak 6 hari, barangkali ada orang tersilap faham daripada ibarat musannif, iaitu tidak boleh orang tu kalau nak qada 2 hari yang diyakini sah, melainkan dia kena qada sebanyak 6 hari. Tidak boleh dia qada kurang daripada 6 hari. Tapi sebenarnya boleh. Kalau dia nak qada kurang daripada 6 hari, iaitu boleh dia qada sebanyak 5 hari. Tapi kaedah dia lain. Kaedah dia ada cara dia. Ada kaedah dia. Okey, boleh faham? Ada kaedah dia. وقد توهم عبارة المصنف أنه لا يمكن قضاء يومين بأقل من 6 أيام فإنه في معرض بيان الأقل. Kerana sesungguhnya musannif dia sekarang ni berhadapan dengan menyatakan al-aqal, yang paling kurang. Dia menyatakan al-aqal, maksudnya untuk dapat 2 hari puasa saat ni tu, sekurang-kurang dia kena puasa berapa hari? Kita boleh faham? Musannif nak menjelaskan perkara tu. Jadi tiba-tiba musannif kat bawah 6 hari. Dia kena puasa 6 hari. Jadi takut-takut orang ni faham. Okey, maksudnya maksudnya mungkin berlaku kesilapan dalam fahaman sebahagian daripada orang yang membaca kitab Minhajul Talibin, iaitu bahawasanya tidak mungkin qada 2 hari yang diyakini sah, melainkan dengan puasa sebanyak 6 hari. Okey, boleh faham? Tapi sebenarnya bukan begitu. Bahkan boleh qada 2 hari yang diyakini sah dengan puasa sebanyak 5 hari. Itu apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita. Walaisa muradah, dan bukanlah ma tuhimu
ibaratul musannif saat ni. Apa hak yang memberi waham oleh ibarat musannif saat ni itu murad dan maksud. Bukan begitu maksud dia. Bal bahkan yumkinu, mungkin. Qada'u yaumain, qada 2 hari, yumkinu ay qada'u yaumain bi khamsatin, dengan 5 hari. Kama yu'lamu min qawli, seperti perkara hak yang akan diketahui daripada perkataanku. Perkara hak yang dapat diketahui daripada perkataanku. Nanti aku tengok. Aku hurah. Itu maksud dia. Tapi panjanglah. Allah Rabbi. Katanya wa tariqatu tsaniyah, dan tariqah yang kedua. Okey, tadi tariqah yang pertama kan? Itu tariqah jumhur. Wa tariqatu tsaniyah, tariqah yang kedua, wa hiya tariqatu ad-Darimi, iaitu tariqah Imam Ad-Darimi. Wastahsanaha al-musannifu fil majmu', dan menganggap comel tariqah ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Wa tajri, dan berlakulah ia tariqah yang kedua ni, tariqah Darimi, fi 7 ayyam fama dunaha, berlaku dalam tempoh 7 hari ke bawah. Mana tariqah yang kedua? Wa tariqatu tsaniyatu mubtada an tasuma biqadri ma 'alayha bi ziyadati yawmin mutafarriqin bi ayyi wajhin sya'at fi 15 thumma tu'idu sawma kulli yawmin ghayra az-ziyadati yawma 17 ولها تأخيره إلى 15 ثانية وقد نبه المصنف على هذه الطريقة بقوله. Okey. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dululah. Jadi sebenarnya benda ni bukan payah sangat Benda ni mudah aje. Cuma cara kira. Tariqah jumhur tak payah. Cuma tariqah benda Imam Ad-Darimi ni ana dak faham lagi sebab kena tengok dulu. Ana dak faham lagi tariqah Imam Ad-Darimi ni. Nanti ana kena tengok dulu. Insya-Allah. Okey, Zul Fadli buat contoh. Qad yaf'alu at-taqiyyu al-khair. Okey, itu qad litakthir. Qad litakthir. Jadi jangan tak kadang-kadang orang yang bertakwa melakukan kebaikan. Tak, orang yang bertakwa dia banyak melakukan kebaikan. Qad, orang yang bertakwa dia banyak melakukan kebaikan. Kita panggil qad litakthir. Ustaz, sekiranya haidnya biasa berhenti malam hari, boleh tak qada 4 hari atau mesti 5 hari? Soalan daripada Ustazah Ummu Atirah Yusuf, hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kalau haid dia berhenti pada malam hari, cukup dia qada sebanyak 2 bulan. Tidak ada dah hari yang berbaki. Tidak ada dah hari yang berbaki. Kalau haid dia berhenti pada malam hari. Okay, boleh faham sebab hak yang diyakini sah adalah 15 hari bulan yang pertama dan 15 hari bulan yang kedua. Maka tidak ada hari yang berbaki lagi kan. Wallahu a'lam. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Soalan tu ana sebenarnya soalan sebelum daripada ni ada beberapa sesi pengajian ana tidak sempat nak tengok soalan. Jadi ana tidak sempat nak jawab. Tak sempat nak tengok kerana masih lagi busy lah. Jadi insya-Allah kita sambung balik. Ana kalau ada kesempatan cuba jawablah soalan. Daripada dalam WhatsApp pun banyak ana tidak terjawab. Kadang-kadang ana buka. Lepas tu kalau soalan mudah ana jawab lalu. Kalau soalan payah ana cuba kena kaji dulu. Ana tak boleh jawab lalulah. Sebab benda yang berkait dengan hukum hakam ni, berkait dengan agama ni. Jadi kita kena berhati-hatilah. Kalau benda yang kita tidak jelas, maka tidak boleh kita jawab. Mesti benda yang jelas. Kalau tidak jelas, kita kena kaji dulu. Lepas tu kadang-kadang kita rasa jelas dah, kita jawab. Tiba-tiba tersalah. Dan kita tidak segang silu untuk memperbetulkan balik kesilapan tersebut. Kita akan kabur balik lah. Bersilap ni. Sebab bab agama kan. Bab agama. Kita melihat kepada agama adalah benda yang suci, yang datang daripada Allah dan Rasul. Manakala kefahaman kita adalah benda yang mungkin boleh tersilap. Kalau jelas benda itu tersilap, kita akan perbetul balik kesilapan kita. Itu menjadi kewajipan kepada kita. Okey, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.